Kau nak ke mana? Gopek suka lah. Apa lu mau? Apa? Baca! Episod minggu ini di Let's Talk Show di mana kita akan menyelami kes-kes yang menjangkau daripada strategi tragis yang benar-benar menyayat hati. Saya Sarah Safia Dan saya Jazima akan membincangkan tentang peristiwa tragik Balai Polis Bukit Kepong. Topik pada hari ini agak menarik, bukan? Ya, betul. Sebab peristiwa ini sangat memainkan peranan penting dalam sejarah tanah Melayu. Lagi-lagi, ada filem yang berdasarkan peristiwa ini yang bertajuk Bukit Kepong. Yang merupakan sebuah filem perang aksi berbahasa Melayu Malaysia 1981 yang diterbitkan dan diarahkan oleh Jins Syamsuddin, lakonan dirinya Rahim dan Hussein Abu Hassan. Filem ini berdasarkan peristiwa Bukit Kepong pada tahun 1950. Filem ini telah memenangi sebanyak 8 anugerah dalam Festival Filem Malaysia ketiga pada tahun 1982 termasuk filem terbaik. Oh ya, dah tahu ke siapa tetamu kita pada hari ini? Saya pun tak tahu lagi, tapi yang saya tahu kita ada 5 orang tetamu jemputan. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia buat semua. Saya Anil Vida dan saya Nur Ashki Usna. Kajian yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah tentang peristiwa Balai Polis Bukit Kepong. Peristiwa ini mungkin ada yang tidak tahu apa yang berlaku pada 23 Februari tahun 1995. Lagipun ini telah lama berlaku, so berkemungkinan generasi sekarang pun tak tahu peristiwa Bukit Kepong ni apa. Betul tak nama? Kejadian Bukit Kepong ni sebenarnya adalah bentuk perang yang bersejarah antara pihak polis dan pihak Parti Komunis Malaya. Kita akan ketahui lebih lanjut tentang peristiwa Bukit Kepong ini dengan bantuan daripada tetamu jemputan kita pada hari ini, Cik Nurul Natasha dan Cik Nur Hadirah Adila. Malangnya pada hari ini Cik Nurul Natasha tidak dapat bersama dengan kita di dalam studio ini kerana ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Sebab kita dari Fashion, Cik Hadirah dan Cik Natasha yang berada di toilet. Okey, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Mungkin Cik Natasha dan juga Cik Hadirah boleh perkenalkan diri dahulu. Saya Nur Hadirah Adila binti Rosa dari Jabatan Pendidikan Sejarah. Terima kasih kerana jemput saya hari ini. Hai, Assalamualaikum. Saya Natasha binti Sabri, wakil dari Ahli Lembaga Sejarah. Harap kita boleh berbual dengan selesa, ya? Cik Natasha dan Cik Hadirah. Tak perlu terlalu formal, santai je. Baiklah, sedengar kita akan berbincang tentang peristiwa Bukit Kepong. Ya, betul. Bagaimana yang Cik Hadirah, Cik Natasha tahu tentang peristiwa ini? Mungkin Cik Hadirah, Cik Natasha boleh ceritakan lebih lanjut kepada kami dan juga penonton dari rumah. Peristiwa ini berlaku sebelum kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 hingga 1963. Peristiwa ini berlaku sebelum merdeka? Ya, betul. Pertempuran yang ini juga berlaku di kawasan sekeliling Balai Polis Bukit Kepong. Dan balai polis tersebut juga terbuat daripada kayu yang terletak di tepi sungai Muar sekitar 59 km dari Bandar Muar, Johor. Bila waktu kejadian ini berlaku? Kejadian ini bermula sebelum subuh. Pihak komunis melancarkan serangan gerila kepada balai polis. Ia berakhir dengan tragik di mana penyerang membunuh hampir semua pegawai polis yang bertugas di situ. Hampir semua pegawai polis? Agak-agak. Berapa ramai anggota polis yang terlibat dalam perkara tersebut? Ada 14 anggota polis termasuk Saja Jamil disertai dengan 4 pengawal kampung. 3 polis bantuan isteri Abu Bakar Daud. Sebenarnya adalah seorang anggota polis yang terselamat. Tadi Cik Dila beritahu kejadian pertempuran ini berlaku di Muar Johor. Polis banyak di kampung ke selain bandar? Balai Polis Bukit Kepong terletak di selepas Sungai Muar. Ia merupakan sebuah perkampungan yang terperinci dengan sekitar 20 buah rumah dan kedai. Dan untuk pengetahuan semua, menjelang awal 1950, ia merupakan tempat terbuat penggerakan pihak komisi itu ketika balai polis itu diketahui oleh Ketua Polis Balai KPB, Sarjan Dancer yang pernah berkhidmat di Palestin. Tapi ketika serangan balai polis tersebut dia telah lama ditukarkan dan jawatan diambil alih oleh Sarjan Jamil Muhammad Shah. Kami juga dikabarkan yang ketua polis yang ditukarkan di situ iaitu Sarjan Jamil Muhammad Shah pernah memimpin pelantun campuran yang terdiri daripada beberapa polis dan konstebel polis Melayu. Ya, betul. Sarjan Jamil sendiri yang memimpin pelantun campuran tersebut. Ia terdiri dari 15 anggota polis, petugas am dan konstebel polis Marinir. Ketika itu pasukan itu turut dikukuhkan oleh 3 konstebel polis khas untuk 4 polis tambahan bagi tugas mengawal dan lain-lain. 13 isteri dan anak-anak anggota tinggal di berak kelamin di sebelah belakang balai. Apakah sebuah pendapatan mereka ketika tinggal dan menetap di situ? Sistem perhubungan yang sukar adalah sebab utama pendapatan pasukan polis Marinir di situ. Ia juga merupakan pengangkutan utama ke Bukit Kepong dengan memaiki bot menyusuri Sungai Muar.
Menurut saksi kejadian, dapat 180 anggota komunis yang terlibat. Ia terdapat sekitar 140 mengganas komunis daripada kumpulan bebas keempat yang menyerang. Serangan tersebut diketuai oleh Muhammad Indra, seorang komunis Melayu yang memimpin 2 orang pelakon komunis Melayu. Ini menurut jawab asal, Muhammad Indra ni dimaklumkan bahawa serangan tersebut merupakan serangan yang untuk memberi amanan sahaja, betul ke? Betul. Bagaimanapun, serangan yang turut disertai komunis Gopeng itu menjadi tragedi buruk yang sangat memberi kesan terhadap sejarah tanah Melayu. Bagaimana pihak komunis melancarkan serangan tersebut kepada balai polis Bukit Kepong? Pihak komunis telah mengepung balai polis dengan separuh di bahagian hadapan. Baginya memilih balai polis tersebut. Pertempuran bermula sekitar 4 suku. Bagi mata-mata Jaafar bin Hasan mencabar dan menembak mati seorang penganas komunis yang sedang memotong kawat duri balai polis tersebut. Pihak komunis kemudiannya menyerang balai polis dari segenap sudut, terutamanya dari bahagian hadapan. Mereka sebenarnya berharap serangan ini mengejut pihak polis, tetapi berhadapan dengan tentangan hebat anggota polis tersebut. Betul tu, terutamanya daripada 2 kedudukan benteng yang terletak di dalam kubu di bawah bilik kawalan. Dengan kekuatan anggota yang sedikit, pihak polis yang diketuai oleh Sarjan Jamil Muhammad Syah tidak mampu menyerah. Dikabarkan yang anggota polis diberi peluang untuk menyerahkan diri pada saat itu, tetapi Sarjan Jamil tidak mahu menyerahkan diri walaupun berkali-kali disuruh oleh komunis agar mereka menyerah. Satu persatu anggota telah tewas apabila pertempuran berterusan dan 2 orang isteri polis yang bertahan turut serta berjuang apabila mendapat suami mereka telah terkorban semasa pertempuran tersebut. Kisah Bukit Kepong ini sangat menyedihkan dan tragik. Walaupun mereka diberi peluang untuk menyerahkan diri, tapi disebabkan perasaan patriotisme yang tersemat di hati anggota polis Bukit Kepong ini, mereka tetap meneruskan perjuangan mereka. Tambahan pula dengan semangat kerjasama serta keberanian yang sangat tinggi untuk melindungi negeri terakhir mereka tersebut, mereka sanggup melakukan apa sahaja yang menyenap untuk menyelamatkan kubu mereka. Betul tak Ainul? Sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah lebih mendalam belajar sejarah untuk kita mengenal jasa mereka, pengorbanan mereka dan juga susah payah mereka. Justru segala usaha yang dilakukan oleh individu yang memberi manfaat kepada bangsa dan negara tidak boleh sia-sia kerana semangat patriotis berpunca daripada hakikat bahawa ia menjadi asas perhubungan dan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ia meningkatkan semangat kerjasama dan persefahaman antara kaum yang berjaya yang dibina dengan kesanggupan dan ikatan perpaduan yang padu. Jika rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini tidak dapat berkumpul dan bekerjasama, akan timbul isu atau konflik di dalam negara. Surat pagi ini telah disampaikan ke Jom. Banyak yang sudah kita berempat-empatkan tentang peristiwa Bukit Kepong pada hari ini. Kami ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Hadirah dan Cik Natasha untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih sebab jumpa kami ke Let's Talk Podcast. Kita akan teruskan muzik hari ini, tapi kita akan berehat sebentar bersama Sarah dekat Jazimah. Wow, banyak yang diorang bincang untuk episod hari ini ah. Banyak juga pengetahuan yang kita dapat daripada mereka. Ya, betul tu. Banyak nilai-nilai yang kita dapat daripada peristiwa tersebut. Antaranya semangat cinta akan negara. Mereka sanggup melindungi kubu dorang sehingga ke kisah yang terakhir dengan pertempuran yang agak mustahil sebenarnya. Kerana kuantiti polis agak sedikit ketika itu. Tak sampai 20 orang anggota polis dan 180 pengganas komunis yang menyerang ketika peristiwa itu berlaku. Tetapi semangat kerjasama sesama penduduk kampung serta anggota polis itu kita boleh ambil pengajaran serta tanam perasaan cinta akan negara serta kerjasama yang sememangnya diperlukan dalam diri semua individu. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan dengan mula lagi tetamu jemputan untuk memberikan perkongsian tentang peristiwa Bukit Kepong. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Husibina dan saya Nurul Atasha akan meneruskan lagi episod pada hari ini dengan 2 lagi tetamu jemputan yang akan kita jumpa sebentar lagi. Untuk pengetahuan semua, peristiwa Balai Polis Bukit Kepong adalah kesan kekejaman pengganas komunis semasa keadaan darurat selepas Perang Dunia Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong diserang oleh segerombolan 180 orang pengganas komunis pada 23 Februari 1950. Ya betul, dan dalam kejadian tersebut juga difahamkan para anggota polis berjuang habis-habisan sehingga seorang demi seorang gugur. Manakala 2 orang isteri anggota polis Melayu tersebut telah mengangkat senjata apabila mendapati suami mereka juga turut terkorban. Dan mereka semua berjuang sehabis-habisan. Baiklah, kita akan meneruskan episod ini bersama tetamu jemputan kita iaitu Cik Falisha, Cik Siti dan Cik Raza. Selamat datang ke rancangan kami. Boleh perkenalkan diri sendiri?
Saya Raiza, saya merupakan seorang guru sejarah. Terima kasih kerana telah menjemput saya hari ini untuk berserta dalam program Let's Talk Show tentang Bukit Kepong. Saya Nur Yanti Farizah, saya bukan guru sejarah. Terima kasih kerana menjemput saya. Assalamualaikum, nama saya Siti Holila binti Sofi dan terima kasih kerana menjemput kami. Okey, peristiwa Bukit Kepong diberitahu bahawa sekitar jam 5 pagi, pasukan polis bantuan sekumpulan penduduk kampung yang lengkap bersenjata, rifle serta shotgun digerakkan dari kampung Jawa di bawah pimpinan penghulu Ali bin Mustafa. Ya, benar. Ketika dalam perjalanan untuk memberi bantuan, mereka diserang hendak oleh pihak komunis untuk menghalang bantuan dari luar. Beberapa orang kampung serta pihak komunis telah terkorban dalam pertempuran di kawasan itu. Pihak komunis menyerang hendak ketika mereka memberi bantuan. Ya, pada ketika itu juga kedua-dua kedudukan berengan turut dimusnahkan oleh pihak komunis. Dikabarkan juga pada sekitar jam 7 pagi, pihak komunis telah menawan Mariam Ibrahim, iaitu isteri kepada mata-mata Muhammad Jaafar, dan juga Muhammad Indrani telah memaksa Mariam agar menyerah diri, namun tidak diendahkan oleh Jamil. Ketika itu juga, Fatimah Yahya dan anaknya Aslan turut ditawan dan dipaksa menyeru pihak polis menyerah. Mereka yang bertahan enggan membuat demikian dan terus berjuang habis-habisan. Apabila mereka enggan menyerah, Mariam dicederakan dan Fatimah dibunuh. Bagaimana dengan suami Fatimah, iaitu mata-mata Abu Bakar Daud tu? Abu Bakar yang bertukar sebagai pemandu bot Sungai Muar turut berjuang untuk menentang pihak komunis sehingga cedera setelah ditembak di dada dan tangan ketika mempertahankan botnya. Dalam detik terakhir pertempuran hebat itu dikabarkan juga bahawa komunis membakar beret kelamin dan balai polis. Siapa yang terbakar hangus di dalam beret kelamin tersebut? 2 wanita dan anak-anak mereka terbakar hangus dalam beret kelamin. Berapa anggota polis yang masih hidup? Pada ketika itu, hanya 3 anggota polis dan seorang pengawal kampung yang masih hidup. Mereka meluru keluar dari balai yang terbakar dan merempur kedudukan komunis. Mereka berempat membunuh sekurang-kurang 3 dari kumpulan pengganas yang cuba menghalang mereka. Pihak komunis terus menembak mereka yang cuba lari dari balai polis yang sedang terbakar itu. Benarkah mereka meminta bantuan ke pihak berkuasa di Lengah? Benar, ketika itu penduduk kampung Durian Condong di sebelah barat menghantar bot ke Lengah untuk memberitahu pihak berkuasa mengenai serangan ini. Selepas 5 jam bertempur, pihak komunis telah berjaya menawan balai polis dan membakar balai tersebut. Mereka kemudiannya berundur ke dalam hutan. Wow, ia telah meninggalkan kesan kemusnahan dan kematian. Pihak komunis turut melontar mereka yang cedera dan membuang mayat mereka yang telah terkorban ke dalam api. Kalau boleh tahu, mayat siapa yang dibakar ketika itu? Jumlah kematian adalah 25 orang. Mereka yang terselamat dalam pertempuran maut itu adalah 4 anggota polis dan 9 ahli keluarga termasuk isteri dan anak mereka. Selepas kejadian tersebut, apabila pegawai kampung memasuki kampung Bukit Kepong, mereka dapat melihat kemudahan akibat serangan kejam tersebut. Penghulu Ali Mustafa telah mengambil alih pentadbir dan pertuan tersebut sehingga didapati oleh pasukan polis dari luar dan negeri. Disebabkan itu, pertempuran Bukit Kepong dianggap sebagai kekalahan tragik yang bagaimanapun mengukuhkan lagi semangat kerajaan dan penduduk. Sebuah pasukan kecil namun perjuangannya menentang pasukan yang jauh lebih besar yang kita semua tahu telah meningkatkan semangat moral dalam perjuangan menentang komunis. Patriotisme dan cinta akan negara itu patut kita semangatkan lagi untuk meningkatkan kesedaran dan kecintaan kepada kita punya negara. Kita mungkin berhujah bahawa hak untuk menentukan nasib sendiri adalah asas bagi semua negara dan penjajahan itu adalah satu pengajaran yang perlu diambil untuk kita menghargai negara sendiri sebagai rakyat yang kuat dan berani. Sekian sahaja daripada kami, kita berjumpa lagi di episod seterusnya dengan peristiwa yang lebih bersejarah lagi. Pasukan kecil tersebut meletakkan impak yang sangat tinggi di dalam kisah ini. Ya, tragedi Bukit Kepong mengajar kita nilai perjuangan dan semangat patriotisme yang sangat kuat dalam melindungi negara kita daripada ancaman luar, khususnya komunis. Ya, betul. Pengorbanan polis Bukit Kepong adalah cerminan patriotisme mereka sebagai seorang yang berwibawa dan bertanggungjawab, yang berkorban sendiri. Balai Polis Bukit Kepong itu juga telah dibina semula selepas musnah terbakar dan kini digunakan masyarakat sebagai ruang tunggu peringatan dan pameran bagi memastikan tragedi di Bukit Kepong tidak dilupakan. Harap banyak yang dapat kita pelajari untuk topik minggu ini. So, jumpa lagi pada minggu hadapan di waktu dan masa yang sama. See you next time!